Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 12 Oktober bersama saya Ardi Harman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Kes bapa bunuh bayi, Ketua Polis Kedah arah siasatan menyeluruh. Juga PDRM berdepan kekurangan petugas jika banjir ketika PRU15. Seorang guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain, Kafa, dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Marang hari ini atas pertuduhan mencederakan anak muridnya sehingga patah kaki kanan 3 bulan lalu. Tertuduh Ahmad Mursyidin Abdullah, 37 tahun, yang berasal dari Bukit Payung, membuat pengakuan tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Engku Nurul Ain Engku Muda. Berdasarkan pertuduhan, dia didakwa mencederakan anak murid lelakinya yang merupakan murid tahun 3 dengan cara mengangkat dan menghampas mangsa ke atas kerusi kayu sehingga patah kaki kanan. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan berkenaan di sebuah sekolah Kafa tambahan, iaitu tidak boleh mengganggu mangsa dan saksi sepanjang prosiding berlangsung serta tidak boleh terbabit dengan jenayah. Pendakwa selebriti Azman Shah Alias atau PU Azman dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban hari ini atas 5 pertuduhan melakukan amang seksual terhadap 2 remaja lelaki pada Februari dan Julai 2022. Tertuduh berusia 41 tahun mengaku tidak bersalah. Berdasarkan 3 pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal ke atas mangsa remaja lelaki berusia 17 tahun dengan cara melakukan perbuatan kelucahan melampau. Kesalahan itu dilakukan antara pukul 3 hingga 5 pagi di ruang tamu dan tandas di sebuah rumah di Taman Tiara Sendayan dinilai pada 6 Julai lalu. Selain itu, tertuduh turut berdepan 2 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal ke atas mangsa remaja lelaki berusia 16 tahun. Kesalahan itu dilakukan dalam sebuah bilik di rumah yang sama lebih kurang pukul 8.30 malam hingga 12.30 malam 5 Februari lalu dan di ruang tamu rumah sama antara pukul 3 hingga 6 pagi 6 Julai lalu. Berikutan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara tidak melebihi 20 tahun dan boleh juga disebat. Mahkamah menetapkan jaminan RM40,000 bagi kesemua pertuduhan dan tertuduh dilarang menghampiri mangsa serta saksi pendakwaan sehingga kes selesai. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 8 Disember depan. Baik, susulan kes seorang lelaki yang membunuh anaknya yang berusia 3 bulan di kampung Sungai Lintang, Teluk Jawa, Mukim, Padang Hang, Isnin lalu, Ketua Polis Kedah, Datuk Wan Hassan Wan Ahmad mengarahkan siasatan menyeluruh dari semua aspek. Menurutnya, semakan rekod kesalahan mendapati suspek berusia 28 tahun itu mempunyai 8 rekod kesalahan lampau melibatkan dadah dan keganasan rumah tangga. Menurut Datuk Wan Hassan, suspek yang didapati positif metafetamin itu mempunyai rekod kesalahan mengikut Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Katanya anak tiri berusia 6 tahun dan juga anak kandungnya berusia setahun telah dibawa ke hospital bagi menjalani pemeriksaan di Hospital Sultanah Bahiyah untuk menentukan sama ada wujudnya elemen penderaan atau gangguan seksual. Yang perempuan tu kita pun hantar ke hospital sekarang ni untuk buat semakan dari segi kesihatan dan perubatan lah, takut ada elemen gangguan seksual dan sebagainya. Kita pun tengah hantar dan saya belum dapat feedback daripada hospital lagi. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Pelupusan Barang Kes Dadah di Dataran Kawat, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah hari ini. Polis masih menunggu laporan lengkap bedah siasat daripada pihak hospital. Namun siasatan awal polis mendapati kesan luka pada kepala bayi terbabit dipercayai hentakan daripada objek tumpul selain pengakuan daripada suspek menampar dan memulas telinga mangsa. Ketika kejadian, isteri suspek berusia 22 tahun tiada di rumah kerana telah keluar selepas bergaduh dan dipukul suspek. Katanya 2 lagi anak mangsa dalam jagaan mertua dan kini di bawah pengawasan polis. Polis masih meneruskan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan.
Polis Diraja Malaysia akan mengalami kekangan penugasan operasi bencana banjir sekiranya bencana itu berlaku pada pilihan raya umum ke-15. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, berdasarkan rekod, hampir 75,000 anggota polis bertugas pada PRU14, justru PDRM menjangkakan bilangannya akan meningkat pada PRU ke-15. Itu menurut Datuk Seri Hamzah, PDRM menganggarkan lebih 94,000 daripada 120,000 anggota perlu ditugaskan pada PRU15. Jelasnya lagi, berdasarkan simulasi penugasan banjir yang dilaksanakan, anggota Jabatan Sukarelawan Rela akan bertugas di luar kawasan saluran mengundi di Pusat Daerah Mengundi PDM, manakala sekurang-kurangnya seorang anggota polis akan bertugas di bilik mengundi. Perkara itu dijelaskan dalam taklimat Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani mengenai persiapan agensi penguatkuasa itu dalam persediaan menghadapi musim banjir dan PRU15 hari ini. Dalam pada itu mengulas mengenai pelan tindakan keselamatan dan kesiapsiagaan menghadapi monsun timur laut. Beliau berkata Kementerian Dalam Negeri berpuas hati dengan kesemua aset strategik dan anggota PDRM telah diatur gerak. Menurutnya, PDRM juga akan bekerjasama dengan jabatan dan agensi di bawah KDN dan juga kementerian lain seperti Rela, APMM, ATM, JPPM dan NADMA bagi menghadapi bencana banjir yang mungkin boleh berlaku pada bila-bila masa. Dalam pada itu, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memperuntukkan RM8 juta bagi menguruskan pengoperasian bencana monsun timur laut MTL kepada Jabatan Pengurusan Bencana Negeri JPBN. Peruntukan itu disalurkan bagi 160 daerah yang berisiko tinggi ditimpa banjir terutama ketika musim tengkujuh. Laporannya bersama Abdul Rahman Kunyu. Menurut Pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi NADMA, DCP Datuk Muhammad Khairi Khairuddin, dalam usaha memperkasakan peranan komuniti sebagai initial responder ketika berlakunya bencana terutamanya sepanjang MTL, NADMA turut menyalurkan peruntukan bot-bot fiber bagi setiap daerah dengan peruntukan RM4.8 juta. Perkara itu merupakan langkah berjaga-jaga terutama ketika monsun timur laut. Dari segi persediaannya, kita memang bersedialah. Yang mana seperti yang saya cakap tadi, yang mana dari segi peruntukan, dari segi latihan amal, dan ingin saya tambahkan juga dari segi bilangan PPS yang mana JKM telah mengeluarkan statement mengatakan sebanyak 6,010 PPS yang mana boleh menempatkan sejumlah 1.7 juta mangsa yang akan terkesan nanti. Dalam pada itu, ketika ditanya mengenai persiapan NADMA sekiranya banjir berlaku ketika PRU15 berlangsung, beliau berkata belum ada sebarang perjumpaan antara NADMA dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR setakat ini. Bagaimanapun, NADMA sentiasa bersedia untuk bekerjasama dalam menghadapi sebarang kemungkinan. Tambah beliau, NADMA hanya menguruskan bencana banjir yang berlaku dan jika bencana banjir berlaku pada proses pengundian, SPR sendiri yang akan memberikan garis panduan bagi memastikan kelancaran terutama mangsa-mangsa banjir dan kawasan yang dilanda banjir. Menurut beliau, NADMA sentiasa memantau situasi semasa secara aktif dan menyelaraskan tindakan susulan bersama Sekretariat Bencana Daerah dan Negeri. Tan Sri Alimuddin, tokoh utama Maulidur Rasul wilayah persekutuan. Tan Sri Alimuddin Muhammad Dom dianugerahkan tokoh utama Maulidur Rasul peringkat wilayah persekutuan 1444 Hijrah oleh Jabatan Agama Islam wilayah persekutuan Jawi hari ini. Penganugerahan itu dibuat sebagai tanda penghargaan atas khidmat dan sumbangan beliau dalam memartabatkan syiar dan pendidikan Islam di Malaysia, khususnya di wilayah persekutuan. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari. Tan Sri Alimuddin merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Penyelarasan Pendidikan Islam Kebangsaan, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI serta mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Tokoh utama menerima hadiah wang tunai berjumlah RM8,000, pakej umrah tajaan tabung haji Travel and Services Sdn Bhd serta plag dan sijil. Manakala anugerah khas individu diberikan kepada Arbani Talib, pekerjaan pembersihan syarikat pengurusan alam sekitar Alam Flora Sdn Bhd.
Dedikasi dan komitmen tinggi yang ditunjukkan beliau sepanjang menjalankan tugas yang tidak banyak diceburi atau dianggap remeh dan kotor oleh sebilangan masyarakat menjadi asas pemilihan anugerah. Beliau menerima wang tunai berjumlah RM3,000 serta plak dan sijil. Anugerah khas kategori organisasi pula diberikan kepada Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq Bangsar Kuala Lumpur kategori masjid, Surau Putra Al-Amin Putrajaya kategori surau atau surau Jumaat, Sekolah Menengah Kebangsaan Ranca-Ranca Labuan kategori Sekolah Menengah Kebangsaan, Sekolah Rendah Agama Salahuddin Al-Ayubi Kuala Lumpur bagi kategori Sekolah Rendah Agama dan Yayasan Amal Malaysia Cawangan Kuala Lumpur bagi kategori Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Pemenang masing-masing menerima wang tunai berjumlah RM2,000 serta plak dan sijil. Skim iDana Yapim, platform yang diwujudkan sebagai akaun pemilikan emas, sebagai security, akses kredit serta peluang pembiayaan daripada institusi kewangan terpilih. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata usaha itu bukan sahaja membantu asnaf dan usahawan asnaf meningkatkan taraf ekonomi dan mengembangkan perniagaan, malah mentransformasi golongan itu daripada penerima zakat kepada pemberi zakat. Kita hendak mereka ni masuki skim seperti begini dan kita harapkan mereka satu hari nanti mereka juga merupakan penyumbang kepada zakat, dan sebagaimana kita maklum zakat ini merupakan salah satu daripada instrumen dalam ekonomi Islam untuk sebagai satu tanggungjawab sosial, dan apa yang penting pihak penyumbang kepada zakat kepada Mawib dan juga penyumbang kepada Yapim. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis pelancaran program pembangunan ekonomi dan keusahawanan asnaf, kolaborasi di antara Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Yapim dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib di Ibu Negara siang tadi. Sementara itu, pemangku ketua pengarah Yapim, Awang Elias Musran Tawil berkata program itu juga dapat memupuk semangat menabung dan menyimpan emas, membantu individu yang tidak mempunyai cagaran dengan menyediakan perlindungan jaminan untuk mendapatkan kemudahan kredit dari institusi kewangan, serta memberi peluang kepada usahawan asnaf untuk menerima kemudahan perbankan from unbankable to bankable apabila mempunyai good credit track record. Yang menariknya program ini, mereka yang mendapat pembiayaan ini, mereka tidak dikenakan sebarang kadar keuntungan. Andai kata mereka meminjam RM5,000, mereka membayar RM5,000. Yang menariknya pula, selepas kita membayar RM5,000, cagaran RM5,000 itu tadi, iaitu berbentuk emas, telah menjadi miliknya. Mungkin tahun ini nilai emas itu RM5,000. Selepas 5 tahun dia selesai menyelesaikan hutang tersebut, emas tersebut telah menilai RM7,000 ke RM8,000. Tambahnya, program tersebut juga menawarkan pakej dengan jumlah pembiayaan bermula dengan RM5,000 dengan tempoh bayaran balik 6 bulan hingga 5 tahun kepada institusi kewangan yang menawarkan pembiayaan. Seramai 2,000 peserta terpilih di bawah Mawib yang memberi fokus kepada asnaf dan usahawan asnaf berstatus warga negara, berumur 18 tahun ke atas dan tidak muflis serta mempunyai akaun emas Yapim Suri sebagai platform pembelian emas dan surat akuan pemilikan emas. Mawib dalam pada itu menyediakan dana pembelian emas buat usahawan asnaf terpilih berjumlah RM20 juta. Dalam usaha membantu lebih ramai keluarga asnaf, anak yatim dan fakir miskin di Perak, Pertubuhan Amal Asnaf dan Anak Yatim Sejagat Negara PAYASEN menganjurkan Malam Amal Jalinan Kasih Seni Budaya Perak 2022 malam semalam. Penaungnya Zarina Abdul Majid berkata selain untuk mengumpul dana, malam amal itu juga bertujuan meraikan rumah-rumah kebajikan terpilih. Malam Amal Jalinan Kasih yang kita adakan di negeri Perak ini adalah bertujuan untuk memberi kesedaran kepada semua masyarakat, tak kira apa lapisan yang ada kelebihan dari segi rezeki, untuk dikongsi bersama untuk membantu masyarakat yang kurang upaya dan kurang kemampuan. Jadi kami Jatuh Pertubuhan PAYASEN ni, Pertubuhan Amal Asnaf ni, kita mengawakan satu program yang kita mahu masyarakat bersama-sama membantu memberi sumbangan tanpa bergantung sepenuhnya kepada kerajaan. Menurut Zarina, selain individu persendirian, 5 syarikat korporat iaitu Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak SADC, Kuala Lumpur Kepung Berhad KLK, Lembaga Air Perak LAP, Menteri Besar Incorporated dan Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Perak LPP tampil memberi sumbangan pada malam amal tersebut.
Katanya sumbangan yang diterima itu akan digunakan untuk kerja-kerja kebajikan selain membantu mangsa banjir, gelandangan dan iftar untuk golongan kurang berkemampuan. Jelas Zarina, sejak ditubuhkan pada 2020, Payasen telah membantu ramai golongan yang terkesan selepas pasca COVID-19 di Selangor dan Kuala Lumpur. Usaha itu kini diteruskan ke negeri-negeri lain untuk tujuan yang sama melalui sumbangan-sumbangan yang diterima. Sementara itu, SADC sebagai salah satu penyumbang terbesar pada Malam Amal Terbabit melahirkan rasa syukur dapat membantu dan menyifatkannya sebagai satu keberkatan. Ketua Pegawai Eksekutif SADC Yohanis Yahya berkata, SADC sentiasa mengamalkan konsep berkongsi rezeki. Konsep Pemenangan Pertanian adalah kita berkongsi rezeki dengan semua orang, dan di antara Plan Perak Sejahtera 2030 adalah untuk tidak meninggalkan orang-orang yang tidak bernasib baik ini, supaya mereka juga dapat menerima manfaat daripada keuntungan yang diterima oleh Perak SADC. Payasen kini dalam perancangan ke negeri-negeri untuk membantu lebih ramai golongan memerlukan. Namun usaha ini memerlukan dana dan sumbangan daripada orang ramai amat diharapkan. Kepada yang ingin membantu, boleh salurkan sumbangan ke Payasen melalui akaun Maybank bernombor 566-010-650-069. Maklumat lanjut boleh menghubungi Hans Azman di talian 010-431-7327. Sultan Kedah Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah meminta kerajaan negeri membantu menaik taraf kemudahan-kemudahan rekreasi dan ibadah di Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah atau UniSyams. Baginda merangkap Chancellor UniSyams bertitah kemudahan itu harus dipertingkatkan kerana ia akan memberi ketenangan dan kedamaian jiwa yang dapat menyumbang kepada penyuburan produktiviti diri. Baginda bertitah kompleks kampus UniSyams yang tersergam indah dan menawan tiada ertinya jika bangunan-bangunan yang indah ini tidak diseimbangkan dengan kesejahteraan kehidupan warganya. Bagi merealisasikan hasrat tersebut, persekitaran UniSyams yang sejahtera perlu diwujudkan. Kita berharap pihak kerajaan negeri Kedah dapat membantu menaik taraf kemudahan rekreasi pada ibadah di UniSyams. Baginda bertitah demikian pada istiadat Convocation UniSyams kali ke-24 di kampus Kuala Ketil hari ini. Berangkat sama Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Sultan Salihuddin. Istiadat itu turut dihadiri Menteri Besar merangkap pengerusi Lembaga Pengarah UniSyams Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor dan Naib Chancellor UniSyams Profesor Dr. Asmadi Muhammad Naim. Sultan Salihuddin bertitah pada usia penubuhan UniSyams yang sudah mencapai 2 dekad dan dengan moto kelestarian ilmu melalui kebijaksanaan, UniSyams akan terus melahirkan modal insan yang memberi manfaat terhadap maslahat ummah. Titah baginda graduannya telah dibentuk ke arah mencapai matlamat untuk menjadi da'i holistik sebagai teladan kepada semua masyarakat. Baginda bertitah kadir imam yang mengetuai setiap aktiviti kehidupan masyarakat serta barisan pemikir dan sarjana yang memimpin pemikiran lapisan masyarakat dan akhirnya melahirkan profesional berakhlak mulia yang berdiri teguh membangun ummah. Pada istiadat itu, baginda turut berkenan menamakan bangunan Chancellery UniSyams sebagai Chancellery Tan Sri Ustaz Azizan Abdul Razak sebagai penghargaan di atas jasa bekas Menteri Besar Kedah itu terhadap pembangunan kampus UniSyams. Pada istiadat Convocation UniSyams kali ke-24, 1,382 graduan menerima ijazah masing-masing meliputi peringkat pengajian Doktor Falsafah, Sarjana, Sarjana Muda, Diploma Pasca Siswazah, Diploma dan Program Asasi. Rompohan kapal angkasa berjaya alih orbit asteroid. Perasmian 4 buah masjid di Palu, Indonesia dilihat satu kejayaan merealisasikan hasil keprihatinan rakyat Malaysia yang menyalurkan sumbangan kepada mangsa bencana tsunami dan gempa bumi di sana.
dengan kerjasama agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ketua Delegasi Skuad Musaadah Keluarga Malaysia Agensi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Roslan Said berkata pembinaan masjid itu dikumpul melalui sumbangan tabung musaadah JAKIM Yayasan Wakaf Malaysia siap sepenuhnya pada 20 September lalu. Bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul tahun 1444 Hijrah, Skuad Musaadah Keluarga Malaysia, Agensi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bersama Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM, telah terbang ke Palu bagi melaksanakan misi musaadah untuk merasmikan 4 buah masjid yang telah disiapkan dengan jayanya. Pembinaan semula masjid-masjid ini adalah hasil sumbangan rakyat Malaysia yang telah menyumbang melalui tabung musaadah JAKIM Bencana Palu 4 tahun lalu. Misi kelima ini telah diketuai oleh Tuan Haji Roslan Said yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM yang mewakili Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Turut sama dalam delegasi tersebut adalah Ketua Misi Kemanusiaan MAPIM Malaysia, Dr. Ahmad Sani Arabi Al-Kahiri beserta sukarelawan MAPIM. Alhamdulillah pada hari ini sempena dengan 12 Rabiul Awal sambutan Maulidur Rasul, kita telah pun sampai ke Palu untuk merasmikan masjid-masjid yang telah pun disumbangkan oleh rakyat Malaysia yang telah berlaku kejadian ini pada 2018 yang lalu. Dan alhamdulillah rakyat Malaysia yang amat prihatin dengan apa yang berlaku di wilayah Palu ini, dan kita telah pun berjaya untuk membina 4 buah masjid dengan kerjasama daripada pihak MAPIM dan juga daripada pihak agensi-agensi di bawah Yang Berhormat Menteri termasuklah daripada pihak Jawi. Rombongan telah berjaya merasmikan dan menyerahkan kembali 4 buah masjid kepada masyarakat Muslim di bumi Palu, Indonesia. 4 buah masjid yang dibangunkan semula itu termasuk Masjid Al-Muhajirin di Tondo, Masjid Nur Yahya di Bayagui, Masjid Babul Khairat dan Masjid Ar-Rahman di Balarua dengan kos pembinaan sebanyak RM250,000 setiap satunya. Terima kasih yang sangat besar kepada pemerintah Kerajaan Malaysia lewat MAPIM JAKIM yang telah memberikan bantuan pembangunan masjid kepada masyarakat kami di Kota Palu, di Kelurahan Balaroa dan beberapa kelurahan yang lain. Dan berharap insya Allah ini akan menjadi penguat persaudaraan di antara kita berbangsa. Masjid yang dibina dengan lengkap ini, walaupun tidaklah selengkap, mungkin tak mampu nak memenuhi jumlah bilangan jemaah di sini, masyarakat di sini, tetapi sekurang-kurangnya ada tempat untuk mereka melakukan solat berjemaah. Dan bukan sekadar itu saja, yang masjid juga harus digunakan untuk segala aktiviti masyarakat di sini. Misi kapal angkasa yang merempuh asteroid kecil dalam ujian pengalihan asteroid berganda DART berjaya mengalihkan orbitnya. Keputusan ujian itu diumumkan Pentadbir Aeronautik dan Angkasa Kebangsaan NASA Bill Nelson sekaligus mencipta sejarah terbesar dalam misi menyelamat bumi. Nelson berkata kejayaan itu membuktikan bahawa NASA sentiasa bersedia dengan sebarang ancaman yang datang dari angkasa. Pada pagi 26 September lalu, kapal angkasa ujian pengalihan asteroid berganda DART milik NASA berjaya menghentam asteroid Dimorphos. Pemerhatian teleskop dari Chile dan Afrika Selatan mengambil masa beberapa malam berturut-turut untuk menentukan sejauh mana impak itu mengubah laluan asteroid sepanjang 525 kaki. NASA melakukan ujian itu 2 minggu lalu untuk melihat sama ada asteroid itu boleh dihalang untuk menghentam bumi. Sebelum kesan diperoleh, asteroid kecil itu mengambil masa 11 jam 55 minit untuk mengelilingi asteroid induknya, dan Nelson berkata impak rempuhan itu memendekkan orbit asteroid itu sebanyak 32 minit. Saintis program NASA Tom Stadler berkata mereka sudah membayangkan kejayaan ini selama bertahun-tahun dan akhirnya ia menjadi kenyataan. Junta Myanmar hari ini menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun lagi kepada seorang wartawan Jepun
yang ditahan ketika merakam protes anti rampasan kuasa. Toru Kubota, 26 tahun, dijatuhi hukuman itu atas kesalahan melanggar undang-undang imigresen negara itu. Minggu lalu, Toru dijatuhi hukuman penjara 7 tahun kerana melanggar undang-undang penyebaran maklumat yang memudaratkan keselamatan, keamanan dan ketenteraman. Dan terbaru, hukuman 3 tahun dikenakan kerana menggalakkan perbezaan pendapat terhadap tentera. Hukuman itu akan dijalankan serentak, kata junta. Kubota ditahan berhampiran perhimpunan anti-kerajaan di Yangon pada Julai lalu bersama 2 warga Myanmar. Tuduhan perbezaan pendapat telah digunakan secara meluas oleh junta dalam tindakan keras terhadap perbezaan pendapat sejak merampas kuasa tahun lalu. Menurut profil di filem Freeway, Kubota sebelum ini telah membuat dokumentari mengenai minoriti Muslim Rohingya Myanmar dan isu pelarian dan etnik di Myanmar. Junta Myanmar telah menyekat kebebasan akhbar, menangkap wartawan dan jurugambar serta membatalkan lesen penyiaran. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok, dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Adi Rahman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.